والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maha Suci Tuhan, tidak ada ilmu pada kita kecuali apa yang Allah Taala telah ajari kita. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, dalam kuliah sirah kita pada malam ini, pada minggu ini, bersempena kita akan menyambut bulan ibadah, bulan Ramadan. Marilah kita melihat sedikit satu sirah yang amat penting, yang menjadi salah satu mercu tanda sirah Nabi SAW yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu peperangan pembukaan Makkah. Jadi Makkah ni asalnya dikuasai oleh pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, dan mereka menguasainya sampai ke tahap mereka menyeksa dan ada yang membunuh orang-orang yang menganut Islam, sehingga akhirnya membawa kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat lelaki dan perempuan meninggalkan kampung halaman mereka. Kampung halaman mereka yang mereka dilahirkan, dibesarkan, mereka terpaksa meninggalkan. Dan meninggalkan dalam keadaan rumah-rumah mereka tinggalkan, dan selepas mereka berhijrah, rumah-rumah mereka itu diselongkar, dimasuk. Maknanya seolah-olah macam dirampas, macam itu sekali. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala selepas 8 tahun mereka berhijrah dan menjadi penduduk di Mekah, di Madinah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka kembali semula ke Mekah dalam keadaan berjihad dan mengalahkan tentera musyrikin di Mekah. Maka berakhirlah episod Mekah ini di bawah orang-orang jahiliyah dan di bawah sistem jahiliyah di zaman tersebut, dan jatuhlah Mekah itu ke tangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi perang dan pembukaan Mekah, ataupun kita boleh namakan penaklukan Mekah. Cuma dalam Islam tak menamakan penaklukan sebagai pembukaan. Penaklukan itu sebagai penaklukan, tapi dinamakan penaklukan itu sebagai pembukaan Mekah, Fathul Mekah. Pembukaan Mekah. Kenapa pembukaan Mekah? Kerana Mekah yang selama ini ditutup, dikunci daripada hidayah. Tidak dibenarkan manusia mendengar seruan Islam. Kalau ada seruan itu dipadamkan, dan mereka-mereka yang menyuruh kepada Islam itu disenyapkan, diseksa, dan ada yang dibunuh. Itu masuk dikunci. Tetapi apabila Islam mengalahkan kekuatan-kekuatan batil ini dan membuka sesuatu tempat, termasuklah Mekah, lalu jadilah Mekah itu di tangan pemerintahan Islam. Bila dia bawa pemerintahan Islam, bermakna kunci yang selama ini dikenakan oleh orang kafir itu berjaya dipecahkan, berjaya dibuka. Lalu Mekah itu terbukalah kepada Islam, bermakna pada pemerintahan Islam dan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu pada 10 hari bulan Ramadan pada tahun 8 Hijrah.
Dan ada peristiwa-peristiwa yang lain di zaman Nabi yang berlaku dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah peperangan Badar. Jadi peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Dan insyaAllah sekiranya panjang umur kita akan mengulas apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan Badar. Tuan-tuan dan puan-puan dan kasih sekalian, sebelum kita meneruskan bercerita berkenaan dengan sirah dan juga peristiwa pembukaan Makkah, kita mengulang kaji lagi sekali. Tidak ada masalah kita mengulang kaji, iaitu kenapa kita mempelajari sirah, kenapa kita berada pada malam ini di sini mendengar tentang sirah. Sirah ni adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakan sirah. Sir maknanya perjalanan, laluan, jalan, dipanggil sir. Kalau siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Jadi bila kita kata sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, dan lebih tepat lagi adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat Allah Taala bila mengutuskan Nabi dan Rasul bukan sekadar kehidupan saja. Maknanya diutuskan Nabi dan Nabi berada di atas muka bumi ini, dia nak hidup, makan, minum, hidup. Sebenarnya tak macam itu. Itu orang biasa. Ya, bukan orang biasa. Kalau orang itu benar-benar beriman pun dia tak macam itu. Orang-orang yang tidak beriman saja yaquluna wa yatamatta'una ataupun yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir mereka itu berseronok-seronok dan memakan minum di atas muka bumi ini seperti mana binatang-binatang makan. Binatang makan, dia makan. Dia lapar, dia cari lagi makanan, dia makan. Tetapi Rasul bukan sekadar kehidupan. Sirah tu, perjalanan tu adalah perjuangan. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita kena ingat sirah ini dia tak jadi kebetulan. Sebenarnya di dunia ni tak ada yang jadi kebetulan. Semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur melainkan Allah Taala mengetahui daun tersebut. Bayangkan berapa banyak daun di dunia ni. Daun dekat Bukit Putu itu pun dah banyaklah. Mana yang gugur tu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi zulumatil ardh. Dan tidak ada tunas pokok yang kecil itu, tunas biji benih, bertunas dia di tengah-tengah kegelapan hutan. Allah Ta'ala tahu juga. Wala ratbin wala yahbisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada daun yang hijau maupun daun yang kering, melainkan semuanya ada di dalam kitab yang jelas, iaitu di Lauh Mahfuz. Semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala dan semuanya telah tercatat. Kalaulah daun yang gugur pun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan baginda setiap detik itu sebenarnya diatur oleh Allah Taala. Ini kita kena fahami benar-benar, ya. Kemudian setiap yang dilalui oleh Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Fasa-fasa penting maksudnya. Fasa-fasa penting itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Nabi pertama sekali mendapat wahyu Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Balik rumah beberapa hari menggigit, takut, berselimut. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangun. Lalu Nabi pun bangun dan Nabi berdakwah kepada manusia. Kum fa'anzir, bangun, bagi peringatan pada manusia. Nabi bangkit dan diberi peringatan sejak daripada ayat itu sampai Nabi wafat, tak ada hentinya. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menterjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak saudara maranya yang dekat. Mana yang dekat? Dia ajak Khadijah, Ali, sepupu, Abu Bakar, kawan baik dia, Zaid bin Harisah, pembantu rumah dia, diajak.
bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat. Kemudian dah ramai masuk Islam, tiba masuk maksiat-maksiat yang berlaku di Makkah mesti ditentang. Ini peringatan untuk kita juga. Kita mesti menentang, membenteras maksiat-maksiat yang berlaku di dalam masyarakat. Dan Nabi tidak diam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Ledakkan kebenaran seperti yang engkau diarahkan dan pedulikan orang-orang musyrikin itu. Kisah-kisah orang musyrikin itu. Buat saja, sampaikan saja kebenaran. Mana yang betul, betul. Ajak lagi. Mana yang salah, cakap salah. Dia orang dengar, dia orang faham apa yang Allah Ta'ala mahu di dalam Al-Quran. Dan Nabi pun tak ada tangguh, tak ada apa. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa dan mengiklankan bahawa baginda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mencegah kemungkaran tu, mencegah kemungkaran ni, mencegah kemungkaran tu, sehingga menimbulkan rasa tidak sedap pada sebahagian manusia. Tetapi pada sebahagian yang lain berpuas hati. Sebab inilah yang sebenarnya. Memang dah lama dah tengok maksiat-maksiat di Mekah ni, arah, zina, perang asabiah ni bukan atas dasar kebenaran. Ada pula bangsa yang kabilah yang hebat, kabilah lain tak hebat, Quraisy. Ada pula yang Quraisy pula orang berwukuf di Arafah, dia berwukuf di Muzdalifah, dia tak payah pergi jauh-jauh, dia berwukuf di Mekah. Itu semua tu kesalahan, kurafat-kurafat, maksiat difahami dia orang Mekah, tetapi mereka tak tahu nak buat macam mana. Turun-temurun macam tu, tak ada Nabi yang turun. Tiba-tiba ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenteras semua perkara maksiat dan khurafat. Jadi ada yang suka, ada yang masuk ke dalam Islam, tapi ada yang benci, dia tidak ikut. Tapi macam mana kalau ada yang benci, ada yang suka, pedulikan. Allah Ta'ala kata pedulikan. Fasda' bima tu'mar, ledakkan kebenaran yang telah diarahkan kepada kamu. Wa'rid 'anil musyrikin, pedulikan orang-orang musyrikin. Kenapa kita dengar perkara macam ni? Sebab tuan-tuan dan puan, semua yang Nabi buat itu dalam sirah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ni, kepada anak cucu kita di masa akan datang, dan kepada siapa sahaja yang hendak memperjuangkan Islam sampai ke hari kiamat. Maknanya apa yang Nabi tunjuk tu adalah apa yang kita kena buat sebenarnya. Itu adalah satu hakikat yang sangat penting. Jadi sejarah Nabi itu bukan macam sejarah orang-orang biasa. Kita dengar sejarah Mat Kilau, kita pun dengar cerita dia apa semua. Anda Mat Kilau ni asah beraninya dia lawan British. Lepas habis, ramai orang lepas baca cerita Mat Kilau ke, cerita Lieutenant Adenan ke apa ke, kemudian dia pun pergi kerja, dia pergi pada kampung cucuk tanam, dia lupa dah. Dia tak kisah dah Lieutenant Adenan ni ke Mat Kilau ke. Sebab mereka ni manusia biasa. Adalah kehandalan dia, ambillah sikit pengajaran, dah. Tapi jangan kita buat macam tu pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala utuskan baginda tunjukkan setiap langkah kepada kita hari ni. Maka kita pula mesti ambil setiap apa yang ditunjuk oleh Nabi itu, kita laksanakan di zaman kita. Anak cucu kita pula faham betul-betul apa yang Nabi tunjukkan, laksanakan di zaman mereka. Fasa-fasa perjuangan tu. Adapun perinciannya dia mengikut keadaan masyarakat, tetapi langkah-langkah itu sama sebenarnya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hakikat kita belajar sirah ni, setiap yang Nabi buat ataupun fasa-fasa penting yang Nabi buat ada dalam Quran. Seperti mana disebut tadi.
Nabi turun Nabi dapat wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi balik menggigil, takut apalah yang datang kepada dia ni. Kemudian Allah Taala suruh bangun. Bukan kerja dalam ghabar dia, bangun dan beri peringatan pada manusia. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Nabi dah tak ada sekarang, tapi Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat. Pengajaran daripada Al-Quran kena kepada kita. Sebab itu ulama mengatakan cara kita menatap Quran ini al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada Al-Quran bukan sebab turun ayat itu. Sebab Nabi berselimut turun ayat, ya, tapi pengajarannya Nabi dah tak ada. Kita kena tengok ayat ni, kita baca bulan Ramadan, kita bertadarus, kita pula kena dengan ayat ni. Maknanya wahai orang yang berselimut, maknanya wahai orang Islam hari ini, jangan asyik tidur berlengkar tidur sedangkan maksiat di luar berleluasa. Itu kita kena faham betul-betul. Apa maksiatnya tu? Tak nampak pun maksiat. Ya, orang bersudukan pun tak nampak. Jangan kata macam tu. Saya buat satu contoh, riba. Riba adalah maksiat yang besar. Siapa yang nak membasmikan dia, membenteras orang-orangnya bercakap benar, betul terang bercakap benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, hentikan, tinggalkan saki baki riba. Riba ni dia bayar kan? Sudah. Ada baki tu, tusah lagi tu riba, tarik diri. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang yang beriman, cukup baki tu tusahlah. Tusah berguluman dengan riba kalau kamu orang yang beriman. Fa illan taf'alu, kalau kamu tak buat juga, tak laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala mengiklan, mengazan. Fa'dhanu ni azan. Allah Ta'ala mengazan, mengisytihar perang terhadap kamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertaubat, takat ni je lah taubat pada Allah Ta'ala. Ya Allah, salah betul kita ni. Berhenti. Falakum ru'usu amwalikum. Ambil balik kamu punya wang kapital kamu. Ambil balik wang modal kamu. La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tak menzalimi orang dan orang tidak menzalimi kamu. Contoh. Kemudian banyak contoh-contoh lain bermakna ada maksiat yang kita nampak berkedudukan. Rumah nombor sekian, jalan sekian, Taman Putrajaya contohnya. Itu kita kena bertindak, tak boleh kita biarkan. Ada maksiat yang tak nampak tapi sedang berlaku, maka kita kena bangkit berusaha. Itu sebagai contoh. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala ledakkan kebenaran, pedulikan orang-orang yang musyrik ini. Kamu nyatakan kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbik. Nyatakan kebenaran yang turun daripada Allah. Macam saya sebut ayat Quran itu daripada Allah Ta'ala tu. Sampaikan. Malam ni saya dah sampaikan. Tuan-tuan pula kena sampaikan kepada orang yang dekat. Baru satu ayat. Ada lagi 6,200 ayat. Kena sampaikan dalam masyarakat. Wa qulil haqqu min rabbik. Berkata benarlah apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak terima, terima. Siapa nak tolak, biarkan dia tolak. Kerja kita adalah menyampaikan sahaja. Tolak dan terima ni, ini Allah Ta'ala punya file. Itu file Allah Ta'ala. Dia yang tahu siapa yang beriman, dia yang tahu siapa yang mendapat hidayah. Kerja kita adalah kita menyampaikan sahaja. Jadi kita tengok dalam checklist Nabi, dalam sejarah Nabi itu semua itu. Kalau macam itu kita kena lah. Marahlah orang kat kita. Tengok dalam checklist Nabi pun kena marah. Maka itu ada dalam checklist. Beruntunglah orang yang kena marah. Sebab apa? Nabi pun kena marah. Kan esok orang akan pukul kita pula. Cuba tengok dalam checklist balik.
sahabat pun kena pukul. Tak ada masalah tu. Memang dah ada dalam sirah macam tu. Kita kena tengok sirah tu macam tu. Sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap Nabi SAW dan sahabat dihalau. Terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Kalau dah sampai betul macam tu punya hebat berjuang, akan kena. Dan bukan Nabi sahaja kena, Nabi Musa pun kena. Ramai Nabi-Nabi kena. Bila Nabi turun daripada Gua Hira menggigit, takut, Khadijah bawa jumpa Warqah bin Nawfal, sepupu dia yang banyak membaca kitab. Bila dia dengar kisah Nabi, dia kata kudus, kudus, suci, suci. Hadza allazi anzala ala Muhammad. Ini dah dia makhluk yang turun. Anzala ala Musa, yang turun kepada Nabi Musa. Wih, alangkah eloknya kalau aku bersama kau. Dia dah turun hari di mana kau dihalau oleh kaummu. Nabi yang baru turun Gua Hira, macam mana nak cerita ni? Kena halau. Sedangkan Nabi ni orang yang popular. Dia menyelesaikan banyak pergaduhan orang Makkah. Orang lantik dia menjadi hakim. Orang tak panggil dia Muhammad, orang panggil dia Al-Amin, orang yang sangat amanah. Tiba-tiba turun wahyu apa semua, cerita kat Warqah bin Nawfal. Dia kata, alangkah indahnya kalau aku bersama kau hari kau dihalau oleh kaumku. Lalu kata Nabi, aku dihalau oleh kaumku. Kata Warqah bin Nawfal, ma ja'a rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tak ada orang yang bawa risalah macam kau ni melainkan mesti kono punya. Itu termasuk dalam checklist dalam kehidupan kita. Kalau kita kono tapi disebabkan kita membawa kebenaran, maka kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam tu kita mengikut Nabi sebenarnya. Kemudian Nabi berhijrah. Kita pula kena hijrah pula. Tak tengok kenapa Nabi berhijrah. Kenapa Nabi berhijrah? Kalau Nabi berhijrah kerana nak solat, Nabi boleh solat di rumah dia di Mekah. Kalau Nabi berhijrah sebab puasa, Nabi boleh puasa di rumah dia di Mekah. Tak ada hal, tak payah hijrah dah. Kalau Nabi nak bayar zakat, baru nak pergi ke Madinah, betul bayar zakat. Tak payah hijrah, tak payah suruh sahabat, beratus-ratus sahabat tu meninggalkan harta benda dia, meninggalkan amak ayah yang tua yang memerlukan pada anak, penjagaan anak. Tapi sebabkan macam mana mak ayah tak masuk Islam, tinggalkan, pergi ke Madinah. Kalau hanya untuk bayar zakat di Makkah boleh. Kalau dah berhijrah ke Madinah untuk mengerjakan haji, baik duduk Makkah. Arafah tu 20 km je. Pergi ke Madinah dah 500 km. Habis sebab apa Nabi berhijrah? Itu kita ada dalam checklist kita juga dalam hidup kita. Nabi berhijrah kerana dia boleh buat semua semayang, puasa, zakat tu di rumah dia. Tapi di luar rumah dia, dia tak boleh nak menghapuskan riba. Di luar rumah dia, dia tak boleh nak menghapuskan zina. Di luar rumah dia tak boleh nak menghapuskan arak yang memerajalela. Mesti ada kekuasaan. Islam ni mesti ada kekuasaan dan penguatkuasaan. Itu sebab dia. Kalau setakat puasa, solat, zakat, haji, tak payah hijrah dah. Maka Nabi berhijrah ke Mekah, ke Madinah, kerana kuasa mesti ada di tangan Islam. Syariat Allah mesti ditegakkan. Itu sebab. Itu masuk dalam checklist kita tu. Maknanya kita mesti bekerja, berjuang sehingga syariat Allah Ta'ala tertegak. Ini dia tuan-tuan. Begini kita mempelajari sirah. Bukan sekadar kita mempelajari sirah ni hanya dengan sejarah macam tu. Kemudian habis kisah sirah ni, masing-masing buat kerja, buat hal masing-masing. Tak. Masing-masing kono letakkan sirah ni di depan mata dia, buat checklist setiap hari, tengok apa yang setelah saya lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi daripada asas inilah kita lihat pembukaan Mekah dan juga kisah-kisah perang-perang yang lain dan sirah Nabi SAW yang lain. Jadi pembukaan Mekah ini bermula
apabila Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini mereka berjanji membuat persefahaman di antara Nabi dan pemimpin Quraisy mengadakan genjatan senjata 10 tahun. Peristiwa ini bila tuan-tuan? 8 Hijrah. Nabi berapa tahun lagi hidup? 2 tahun yang lagi. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6. Mana Nabi hayat Nabi lagi 4 tahun. Perjanjian tu 10 tahun genjatan senjata. Maknanya bagi 4 tahun Nabi tidak dapat memerangi Quraisy sampailah habis hayatnya. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya. Bila berlaku perjanjian itu, genjatan senjata selama 10 tahun, pendek ceritanya Quraisy pun tak perang lawan Muhammad. Muhammad tak perang lawan Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad SAW boleh memerangi kabilah-kabilah yang lain. Hanya Quraisy sahaja yang Nabi tak boleh perang. Quraisy pun tak boleh perang Nabi. Peluang ini diambil oleh Nabi. Nabi perang semua yang lain, terutamanya mereka yang menyerang Nabi dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni peperangan paling besar bagi kabilah Arab, 10,000. Pada Uhud 3,000 musuh. Ini sampai 10,000. Kenapa? Quraisy campur Yahudi Khaybar, campur Bani Ghatfan, kabilah yang banyak. Nabi hancurkan satu-satu. Dalam keadaan Quraisy tidak dapat menolong sebab dah ada perjanjian. Jadi Quraisy tengok saja dan tidak boleh buat apa-apa sebab ada perjanjian. Jadi satu demi satu Rasulullah SAW pun termasuklah Yahudi di Khaybar. Nabi hancurkan Khaybar. Siapa yang pergi di Madinah naik 200 km boleh tengok masih ada lagi kubu-kubu Khaybar yang dimiliki dulunya oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi bila Yahudi Khaybar dah hancur, Bani Ghatfan dah hancur, kabilah-kabilah semua dah kalah, tunduk kepada Rasulullah SAW. Tinggallah Quraisy terkonteng-konteng seorang diri. Sebelum tu dia dengan tentera Ahzab. Ahzab ni maknanya bersekutu, bertahaluf dengan sana sini lawan Muhammad. Semua tu dah kalah. Tinggallah Quraisy, kekuatan dia 3,000 sahaja. Pada perang Khandaq kekuatan musuh 10,000. Sekarang kekuatan dia dah lemah. Bila-bila masa Nabi SAW boleh memerangi Quraisy. Tapi apakah daya? Genjatan senjata 10 tahun. Hayat Nabi 4 tahun ni lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala menghendaki. Itu semua nak kita kata tadi perancangan Allah Ta'ala. Quraisy dia langgar perjanjian. Bila Quraisy langgar perjanjian, peristiwa berlaku. Sekutu Quraisy Bani Bakar membunuh sekutu Nabi Bani Khuza'ah. Bila sekutu bunuh sekutu, macam induk bunuh induk. Jadi bila induk Quraisy bunuh umat Islam di Madinah, batallah perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW tak tunggu. Dalam bulan Ramadan, Nabi kata kepada sahabat, panggil semua kabilah-kabilah yang bersekutu dengan kita. Maka sahabat pun panggil semua siapa yang bersekutu dengan Muhammad, sila datang ke Madinah. Datanglah semua, bawa senjata, semua bersiap sedia nak bergerak. Dan Nabi nak terus bawa sahabat ke Mekah. Mekah telah melanggar perjanjian. Inilah masa nak membersihkan tanah haram Mekah daripada najis jahiliah. Maka bergeraklah Nabi SAW ke Mekah bersama dengan 10,000 orang tentera Islam. Di sinilah berlakunya pembukaan Mekah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan Nabi SAW, ini zaman tak ada handphone. Maknanya berita Nabi bergerak ke Mekah boleh diketahui oleh Mekah. Perjalanan lebih kurang daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, 450 km. Kita daripada Mekah ke Madinah itu 450. Maka bergeraklah Nabi
berita tak sampai pada orang Mekah. Dan Nabi nak pastikan orang Mekah tak tahu. Di zaman tak ada handphone boleh buat ni. Orang setelah Islam bergerak, tak ada penyampai berita kepada Mekah. Dan Nabi berdoa, ya Allah, tariklah mata-mata gelap daripada Quraisy. Jangan ada mata-mata gelap yang nampak. Terus kontak orang Mekah. Apa yang berlaku kalau orang Mekah bersedia? Mereka akan tunggu di medan. Tentera Islam nak masuk ke medan, perang sengit akan berlaku. Tapi kalau mereka tak tahu, tiba-tiba tentera Islam kepung Mekah, mereka dah surrender, tak boleh apa-apa. Jadi Nabi nak. Sebab apa? Sebab Nabi kenal orang Mekah. Orang Mekah nak dengan Nabi. Sebab Nabi orang yang amanah. Daripada mudanya orang yang amanah, kemudian jadi Nabi pula. Apa salahnya kita ikut orang kita sendiri? Dah Abu Jahal tak bagi, Abu Sufyan tak bagi. Itu semua orang berkepentingan. Dan orang Mekah tahu mereka ni dihalang daripada menerima Islam sebab oleh orang-orang yang berkepentingan ini. Orang-orang yang berkepentingan inilah yang menghalang mereka. Jadi bila Nabi, kalau berlaku peperangan sengit di medan, ramai yang akan terbunuh. Nabi tak mahu benda ni berlaku. Nabi berdoa, ya Allah, tariklah special brand Quraisy ini daripada kami. Maka bergeraklah Nabi SAW. Pendekkan cerita, Nabi kepung Mekah, kemudian Mekah terpaksa surrender. Bila surrender, Nabi tawan Mekah. Kita nak pendekkan cerita, masa dah habis. Maka Mekah menjadi negara Islam. Apa maksud negara Islam? Pemimpinnya Rasulullah SAW, orang Islam yang soleh. Kemudian melaksanakan syariat Allah. Kemudian barulah Mekah boleh sembahyang kat rumah, boleh puasa, zakat, haji, dan di luar rumah segala riba dihapuskan, segala arak dihapuskan, segala rumah-rumah pelacuran dihapuskan, segala-galanya dihapuskan. Maka jadilah Mekah mengikut Madinah, iaitu melaksanakan Islam pada akidah, pada ibadah, dan pada syariat. Syariat ni bermakna undang-undang. Undang-undang pun undang-undang Islam ataupun undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak pengajaran yang boleh kita dapat daripada sini. Tapi kita ambil satu dua saja pengajaran. Pengajaran pertama, pentingnya jihad di jalan Allah. Jihad ni benda yang sangat penting. Tapi ramai di kalangan orang Islam yang rasa jihad ni asing mana, ya? Apalah rasa asing mana? Sedangkan jihad ini suatu yang wajib, seperti mana wajibnya puasa. Lebih kurang 2 minggu lagi kita akan berpuasa. Sebab apa kita berpuasa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab itu kita berpuasa sebulan lamanya. Adapun jihad, Allah Ta'ala menyebut sama seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ataupun kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang, sedangkan kamu tak suka perang. Tak ada orang suka perang, tapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak suka sesuatu, tapi dia bagus untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kamu suka sesuatu, tapi tak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu, kata Allah. Itu dia jihad. Maknanya kewajipan jihad sama macam kewajipan puasa. Dia adalah satu kewajipan. Tapi macam mana kena pergi jihad, kena pergi perang? Tak, kita kena meyakini dan mengimani dulu bahawa jihad ni wajib. Macam haji, haji wajib. Beriman atau tidak haji wajib? Ya, beriman. Kemudian tak semesti tahu-tahu, tapi kena buat persiapan. Kalau kita berniaga, sebagian keuntungan simpan nak pergi haji. Kalau kita orang yang bekerja, gaji kita sebagian kita simpan sampai nak pergi. Maknanya ada persiapan. Dan umat Islam mesti bersiap sedia, sentiasa jiwa dia untuk berjuang di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yanwi ghazwa mata maitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia tidak pernah berperang atau tidak pernah berniat nak berperang, dia meninggal jahiliyah. Hadis sahih. Saya rasa kebanyakan kita tak ada pengalaman berperang kan. Kalau meninggal kita, yang boleh menyelamatkan kita adalah niat kita nak berperang. Masya-Allah. Kita tak tengok lagi satu bab jihad ni, macam mana kelebihan jihad orang-orang yang mati syahid ni, apa dia punya ketinggian dia, subhanallah ya. Terlalu tinggi kelebihan orang-orang yang mati syahid ini, insya-Allah kita akan tengok di masa yang lain. Jadi pengajaran dalam bulan Ramadan, pada 10 Ramadan Mekah berjaya ditawan oleh orang Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni, jadi kita masuk bulan Ramadan besok 10 Ramadan, ingatlah ya, bahawa umat Islam yang selama ini ditindas, diseksa, ada yang dibunuh di Makkah, akhirnya selepas berapa tahun, selepas lebih kurang 20 tahun, Islam kembali balik ke Makkah sebagai pemerintah, masuk sebagai orang yang mulia dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.